Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Adriana Rusna binti Muhammad Asri dan akan membentangkan kajian saya berkenaan potensi pendigitalan penghantaran dokumen permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah di Johor Bahru. Untuk hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan pendahuluan, penyataan masalah, persoalan kajian, matlamat kajian, objektif kajian, skop kajian, kepentingan kajian, kajian literatur, metodologi kajian, analisis kajian, cadangan dan kesimpulan dan rujukan. Bagi pendahuluan pula, evolusi kemodenan ICT ini telah mendatangkan kemaslahatan kepada komuniti seantero dunia. Sistem pentadbiran tanah juga akan dinaik taraf bagi memudahkan penggunaan perkongsian data spasial ke seluruh negeri di Malaysia. Pembangunan tanah adalah asas kepada pembangunan pertumbuhan sebuah negara. Menurut Ismail 2011, penggunaan sistem maklumat digital adalah perkara yang perlu diamalkan dan dipraktikkan, yang mana penggunaan teknologi ini di pelbagai bidang merupakan norma baharu. Bagi penyataan masalah, Nur Zafira 2015 menyatakan ketiadaan sistem khas dan penghantaran dokumen secara manual merupakan sesuatu yang menyebabkan permohonan berkenaan tanah adalah lewat. Nilipovsky dan Van 2020 menyatakan penggunaan penyiasatan penghantaran dokumen secara atas talian dapat membantu dalam pengamalan pentadbiran tanah di masa kini. Bagi persoalan kajian, bagaimanakah prestasi pendigitalan pentadbiran tanah negeri Johor yang sedia ada dapat membantu permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah dapat dijalankan dengan lebih efisien. Dan bagi persoalan kajian kedua, adakah potensi pendigitalan penghantaran dokumen permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah ini dapat membantu sistem penyampaian pentadbiran tanah secara yang dapat dilaksanakan. Bagi matlamat kajian pula, ianya adalah untuk memudahkan dan melancarkan proses permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah seiring dengan arus masa, iaitu dengan mendigitalisasikan pentadbiran tanah dalam bidang permohonan ini agar kualiti sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada pelanggan dapat dipertingkatkan. Bagi objektif kajian saya pula, ianya adalah mengenal pasti sistem pendigitalan pentadbiran tanah yang sedia ada di Malaysia dan di Johor. Yang kedua adalah mengkaji potensi pendigitalan dalam penghantaran dokumen permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah. Berkenaan dengan skop kajian saya pula, ianya adalah cadangan pendigitalan penghantaran dokumen permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah di Johor Bahru. Bagi kepentingan kajian, ia adalah berkenaan untuk Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Pejabat Tanah dan Galian, Pegawai Pentadbir Tanah, pihak yang berkepentingan seperti orang awam yang memohon, ahli akademik dan pelajar institusi tinggi seperti kami dan orang awam. Bagi kajian literatur, dalam skop kajian ini, saya membicarakan berkenaan definisi iaitu potensi, pendigitalan, penghantaran dokumen, pembangunan tanah. Dan yang kedua, saya berceritakan berkenaan permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah. Ianya skop bagi subtopik ini adalah maksudnya kuasa melulus, syarat kelulusan, dokumen permohonan yang diperlukan, carta ahli bagi kelulusan, permohonan pecah sepadan, pecah bahagian tanah dan cantuman tanah. Yang ketiga adalah berkenaan pendigitalan pentadbiran tanah. Ianya adalah mengenai pengaplikasian pendigitalan pentadbiran tanah di luar negara, sistem pendigitalan pentadbiran tanah menurut amalan semasa di Malaysia, sistem pendigitalan pentadbiran tanah di Johor
dan skop penghantaran permohonan pembangunan tanah dalam penggunaan sistem penjitelan. Okey, yang keempat, ianya adalah garis panduan pentadbiran tanah dalam sistem dalam bentuk digital, dan yang kelima, pengaplikasian undang-undang berkenaan pendigitalan pentadbiran tanah, dan yang keenam, struktur pendigitalan penghantaran dokumen permohonan. Bagi metodologi kajian, ia terbahagi kepada 3 fasa, iaitu fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Fasa pertama adalah di mana saya menyediakan persoalan kajian, penyataan kajian, masalah, objektif kajian dan lain-lain seperti yang saya sebutkan sebelum ini. Dan bagi fasa kedua adalah di mana fasa ini adalah pengumpulan data sekunder, yang mana pengumpulan data dari segi data sekunder, data premier, menyediakan soalan data premier, soalan untuk membual. Dan fasa ketiga adalah yang mana saya pergi membual beberapa orang yang boleh dijadikan sebagai responden, dan kajian yang saya lakukan analisis kajian yang saya gunakan adalah kajian kualitatif, iaitu analisis kandungan. Dan last sekali adalah kesimpulan dan cadangan. Okay, bagi analisis kajian, ini merupakan responden kajian saya, iaitu responden pertama adalah Encik Muhammad bin Alias, responden kedua Puan Rozanah binti Nordin, responden ketiga Datin Hajah Azliza binti Ahmad, responden keempat Encik Khairul Amri bin Samsudin, dan responden kelima Puan Hasinda binti Azman. Okey, dalam analisis saya, beberapa potensi pendigitalan penghantaran dokumen telah dikenal pasti, dan yang pertama adalah mengenai gambaran proses penghantaran dokumen, pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah secara digital. Yang kedua, pendigitalan penghantaran dokumen permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah di negeri Johor di dalam sistem e-tanah. Dan yang ketiga, pemohon atau pengguna terhadap pendigitalan penghantaran dokumen permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah. Yang keempat, keperluan penghantaran dokumen permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah secara digital. Yang kelima, kesediaan perubahan amalan semasa di negeri Johor kepada pendigitalan penghantaran dokumen permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah. Yang keenam, kelebihan pendigitalan penghantaran dokumen permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah. Yang ketujuh, kekangan yang akan dihadapi oleh pendigitalan penghantaran dokumen ini. Yang ke-8 adalah pandangan lain terhadap pendigitalan penghantaran dokumen permohonan tanah ini. Okey, bagi analisis gambaran proses penghantaran dokumen permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman secara digital. Ianya adalah di dalam kajian ini, saya dapati rumusan daripada responden menyatakan proses yang digambarkan adalah mudah, cepat dan jimat, serta menggunakan permohonan yang tidak lengkap, mesra pengguna dan serta penggunaan atas talian daripada segi permohonan dan pembayaran. Pembayaran sepertinya pembayaran atas talian, transfer, SPX dan lain-lain. Bagi pendigitalan penghantaran dokumen permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah di negeri Johor di dalam sistem e-tanah, rumusan daripada analisis ini adalah responden menyatakan e-tanah bakal menerajui pentadbiran tanah di Johor, dan penghantaran secara dokumen digital juga telah dinyatakan memandangkan perbincangan sudah dijalankan. Bagi permohonan pengguna terhadap pendigitalan penghantaran dokumen pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah, rumusan dapat dibentuk melalui di mana responden menyatakan pengguna atau pemohon bakal bersetuju dan menyokong pendigitalan penghantaran dokumen ini. Baik, nombor 4, analisis keperluan penghantaran dokumen permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah secara digital. Rumusan dapat dibentuk dengan responden menyatakan keperluan mendigitalkan penghantaran dokumen pecah bahagian penghantaran dokumen pecah permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah ini adalah amat diperlukan. Dan
seperti yang dinyatakan oleh responden-responden di sini. Kesediaan perubahan amalan semasa di negeri Johor kepada pendigitalan penghantaran dokumen, pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah. Responden menyatakan perubahan amalan semasa penghantaran dokumen permohonan tanah daripada manual kepada norma baharu yang mengguna pakai bidang teknologi perlu bersedia di negeri Johor ini. Nombor 6, kelebihan pendigitalan penghantaran dokumen, permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah. Rumusannya adalah responden menyatakan kelebihan mendigitalkan permohonan tanah ini sebagai pemudah cara, fleksibel, jimat dan efisien. Bagi kekangan yang dihadapi oleh pendigitalan penghantaran dokumen permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah, responden menyatakan kekangan pelaksanaan pendigitalan penghantaran dokumen ini, permohonan tanah ini adalah kerana pengetahuan berkenaan IT dari segi orang awam dan pegawai-pegawai atau staf dan isu teknikal seperti gangguan internet dan sistem. Yang ke-8, pandangan lain terhadap pendigitalan penghantaran dokumen, permohonan pecah sepadan, pecah bahagian dan cantuman tanah. Responden menyatakan pandangan lain yang mana perubahan daripada sistem manual kepada pendigitalan adalah sesuatu yang bagus dan penyelarasan sistem di antara negeri maupun daerah adalah sesuatu yang diharapkan dan perancangan terhadap pelaksanaan sistem ini perlulah diatur dengan baik agar ianya dapat dilaksanakan agar ianya tidak dilaksanakan secara drastik bagi mengelakkan isu-isu berbangkit pada masa akan datang. Bagi kecadangan pula, cadangan penyelesaian kajian adalah penyelesaian sistem penghantaran dokumen permohonan di negeri Johor atau di Malaysia. Dan yang kedua adalah penghantaran pegawai atau kaki tangan ke kursus berkenaan pendigitalan permohonan tanah. Bagi cadangan kajian lanjutan, pandangan orang awam terhadap pendigitalan pentadbiran tanah. Yang kedua, pelaksanaan sistem e-tanah di Johor. Dan yang ketiga adalah peningkatan kos akibat pelaksanaan pendigitalan pentadbiran tanah. Pandangan orang awam adalah seperti yang mana kita mengambil inisiatif untuk mengetahui apa yang mereka bayangkan dan adakah mereka bersetuju berkenaan pendigitalan pentadbiran tanah ini. Dan yang kedua, pelaksanaan sistem e-tanah di Johor yang mana 2024, insyaAllah dalam 2024 akan dijalankan e-tanah secara meluaslah di Johor dan mungkin boleh dikaji. Dan yang ketiga adalah peningkatan kos akibat pelaksanaan pendigitalan pentadbiran tanah. Yang mana kos-kos tu kemungkinan adalah kos juruukur dan kos lain-lainnya. Bagi limitasi kajian pula adalah yang mana kesukaran mendapatkan pegawai atau kaki tangan untuk mendapatkan data. Yang mana kebanyakan pegawai sudah berpindah ke bahagian-bahagian lain. Jadi agak sukar untuk mendapatkan maklumat yang detail. Tapi Alhamdulillah, salah seorang daripada responden saya adalah seorang yang berpengalaman. Kesimpulannya, penghantaran dokumen adalah langkah pertama dalam memulakan sesuatu permohonan. Pendigitalan memberi potensi yang sangat memberangsangkan kepada semua pihak sama ada individu, masyarakat dan negara. Pendigitalan penghantaran dokumen memberikan perubahan kepada amalan semasa pentadbiran tanah. Keperluan dalam pendigitalan terhadap pentadbiran tanah adalah sangat penting memandangkan dunia telah berubah ke zaman penggunaan teknologi. Ini adalah rujukan yang telah saya gunakan. Sekian, terima kasih.